إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى حضرة ولمشايخنا ومعلمينا من الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى المرحوم وخصوصا إلى المرحوم وخصوصا إلى مسلم أهل الكتاب وخصوصا إلى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا خير فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده. قال المصنف رحمه الله تعالى surat yang ke-12 dalam kurungan setengah mereka itu. Setengah mereka itu yang musyahadah mereka itu. Apa dia musyahadah? Musyahadah ini iaitu mereka yang menyaksikan akan kebesaran Allah Ta'ala. Ini makna musyahadah. Allah sebut dalam Quran, Aynama kuntum fatamma wajah Allah. Mana pun kau berada, kau akan nampak di situlah akan wujudnya Allah. Suatu hari ada suatu orang murid. Murid ni dia amat didengki oleh murid-murid lain. Sebab guru dia sayang dia. Guru dia sayang. Jadi dengki dah murid-murid lain. Ini dipanggil penyakit orang menuntut ilmu. Penyakit orang menuntut ilmu ada iri hati di antara satu sama lain apabila guru dia sayang dia. Baik. Kata orang alim, murid yang guru dia sayang adalah murid yang paling payah sekali. Kenapa pula? Kerana ditakuti murid ini akan mengecilkan hati guru dia. Sebab apa? Sebab dia rasa guru dia sayang dia. Jadi dia boleh buat apa dia suka. Dah. Maka satu hari dia terlanggar. Bila dia terlanggar, maka pada waktu itu dia telah menghilangkan akan redha guru dia. Maka redha guru ni adalah redha Allah dan Rasul. Maka guru dia ni nak menghilangkan perselisih faham antara murid-muridnya. Maka guru dia berikan tiap-tiap seorang murid itu seekor burung. Maka guru dia kata pergi sembelih tempat yang tak ada siapa nampak. Maka ada murid dia sembelih dalam hutan, ada murid dia sembelih dalam jamban, ada murid dia macam tempat atas gunung dalam gua. Murid yang seorang dia balik, dia jumpa guru dia tak sembelih lagi burung. Yang lain semua dah bawa lah burung yang dia kena sembelih. Tapi seorang ni tak sembelih. Maka guru dia tanya,
Murid-murid pun lain-lain tengok, wah apalah, lama je pun murid kesal dengan guru tapi tak taat dengan guru. Maka guru dia bertanya dengan murid ni, pasal apa kau tak sulit lagi guru? Dia kata, tak, macam mana saya nak cari tempat, satu tempat yang tak ada siapa-siapa nampak? Maka kawan-kawan dia banyak dalam guru ke apa. Mana mana tu ada? Mana tempat? Banyak. Kawan-kawan dia kata. Maka kata guru dia, siapa yang nampak? Dia jawab, Allah. Orang tak nampak, manusia tak nampak, tetapi Allah nampak. Maka sebab itu saya tak semulih bohong. Maka senyum guru. Maka pada waktu itu barulah semua murid-murid yang lain tahu kenapa guru ini sayang kepada murid yang satu. Kerana murid ini sentiasa dia bermusyahadah kepada Allah. Murid yang hatinya benar-benar bersih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ni buat sesuatu perkara bukan kerana manusia, sebab manusia mati. Bukan kerana dunia, sebab dunia hancur. Bukan kerana sesiapa, tetapi adalah kerana Allah. Kenapa kita mengaji? Kerana Allah. Kenapa kita hafaz Quran? Kerana Allah. Kenapa kita buat amal? Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Ya. Sebab itu setengah mereka itu yang musyahadah mereka itu akan Allah Ta'ala. Orang yang sentiasa menyaksikan dalam tiap-tiap mendapat mereka itu akan akuat. Apa dia akuat? Akuat ini adalah sekalian makhluk Allah. Bila dia tengok, dia nampak sekalian makhluk Allah Ta'ala, maka menunjukkan akan adanya Allah. Dia buat berapa aku nak buat kerana orang, sebab orang tak boleh bagi apa-apa dengan aku. Dia dah buat kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala memiliki segala-galanya dunia dan akhirat. Tak itu kita tak. Tadi orang tanya kenapa hafal Quran? Oh, saya nak syafaat keluarga saya. Tak. Jangan salah. Kenapa hafal Al-Quran? Kerana Allah. Kenapa menuntut ilmu? Kerana Allah. Kenapa beramal? Lillah, 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 lillah. Barulah kita tak tipu Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa sama dia? Syarika lahu wa bidzalika umirtu. Jangan kita tipu Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah Ta'ala. Tak ada kerana yang lain daripada Allah. Itu iaitu bahawa musyahadah mereka itu akan bahawa sebenarnya Allah Ta'ala inilah yang menggerakkan segala akuan yang bergerak, yang bagi kita bergerak, dapat kemari, dapat duduk di madrasah ini. Yang memberi kita hidayah adalah Allah. Ada orang yang Allah tak bagi baik, walaupun duduk tempat baik. Habis saya cakap benda, jangan kita sangka bila kita duduk tempat baik kita dapat baik. Jangan kita sangka apabila kita dapat benda baik kita telah dapat baik. Sebab yang memberi kebaikan itu adalah Allah. Ada orang yang duduk tempat baik tak dapat baik. Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Ada orang kata saya dapat benda baik, tentu dapat baik. Tak. Allah Ta'ala bagi perumpamaan orang yang ada ilmu tak beramal ni tadi macam apa? Macam apa dia? Ambil dulu.
Habis baca ayat awal, dia bersambung ayat akhir. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة, orang yang menanggung Taurat, orang yang ada Al-Quran, orang yang ada ilmu. Seperti mana perumpamaan himar yahmilu asfara, iaitu seekor kedai yang tanggung kitab, tak ada manfaat. Tengok kedai ni bawa kitab banyak, tapi kedai ni tak tahu baca kitab. Bukan semua orang yang dapat baik dia baik, tidak. Maka baik itu daripada Allah Ta'ala. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada yang menggerakkan segala akuan siapa dia? Allah. Yang menggerakkan segala makhluk Allah Ta'ala, dan yang mendiamkan asal akuan yang diam Allah Ta'ala juga, yang diamkan kita Allah. Maknanya yang nak bagi kita baik Allah, nak bagi kita jahat pun Allah. Bila Allah bagi kita kebaikan, maka kita kena tengok apakah kebaikan itu baik pada sisi Allah, bukan baik pada sisi aku. Ada orang dia dapat harta, makin jauh dia dengan Allah. Harta ni baik tak? Baik, tetapi dia jauh dengan Allah. Ada orang dapat sihat, sihat ni baik tak? Baik, tetapi dia lalai dengan Allah. Kadang-kadang benda yang rupanya baik tetapi tidak baik dengan Allah. Ada kalanya rupanya jahat tetapi baik dengan Allah. Baik pada sisi Allah, rupanya jahat. Pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Dia dapat sakit, rupa pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Ada kita dapat duit, alhamdulillah, tiba duit kita hilang. Saya nak cakap baik. Kalau orang yang sentiasa ia memandang bahawa dia sangka baik dengan Allah, dia pun akan cakap alhamdulillah. Mungkin dengan duit yang kalau tidak hilang, aku akan buat jahat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab aku tak tahu. Kalau tahu tak apa. Kalau tak tahu, apa tak? Dan dialah yang menghimpunkan akan segala akuan yang berhimpun. Yang himpunkan kita pada malam ini adalah Allah. Himpunkan kamu pada malam ini Allah Ta'ala. Sebab Allah yang menghendaki sesuatu, dan Allah akan buat. Dalam surah Yasin, yang mana? Apa ayat dia? Itu cepat. Innama tapi tak dengar langsung ayat. Apa bunyi ayat tu? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, maka Allah Ta'ala akan laksanakan. Maka setiap perkara yang Allah laksanakan, innama amruhu, innama, tengok ayat ujung dia, fa subhanalladzi, maka maha suci Allah. Maha suci Allah. Sebab apa pula? Maha suci Allah Ta'ala.
Sebab tiap-tiap barang yang dijadikan oleh Allah, tidak ada perkara yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini orang yang hati dia sentiasa bersih dengan Allah Ta'ala. Orang yang hati sentiasa bersih dengan Allah, maka dia sentiasa puji Allah Ta'ala. Itu siapa yang tak nak zikrullah, maka orang ni orang yang besok Allah Ta'ala tak nak pandang. Siapa yang tak suka zikrullah, orang ni orang yang Allah Ta'ala pandang. Walaupun dia banyak ilmu, walaupun dia macam mana, tapi dia benci dengan sebut Allah, maka orang Allah Ta'ala pandang dia. Dia orang malmat. Satu hari Nabi Adam AS, Nabi Adam dulu asalnya duduk mana? Syurga. Apabila Nabi Adam AS makan buah khandi, makan buah khandi, maka Allah berkata kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, manakah kampung yang lebih baik? Maka Adam kata, kampung yang apabila aku berjihad dengan kau ya Allah, kampung yang ada Allah di dalam. Allah tanya lagi, mana jiran yang lebih baik wahai Adam? Maka Adam kata, jiran yang lebih baik adalah kau ya Allah. Maka kata Allah, wahai Adam, pada hari ini kau telah melakukan dosa kepada aku, maka aku tidak mahu berjiran orang yang melakukan dosa kepada aku. Kata Allah, wahai Adam, maka engkau keluar daripada qaryah aku, engkau keluar daripada perkampungan aku, kata Allah, yakni jannah. Jannah itu adalah perkampungan Allah. Maka Nabi Adam keluar daripada syurga, dicampakkan kepada bumi dengan diberita akan bumi ini pada hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam menangis selama berapa tahun? Ada riwayat mengatakan 40 tahun, ada mengatakan 70 tahun. Nangis Nabi Adam 70 tahun nangis. Nangis itu sebab makan buah khandi kan? Sebab makan buah khandi kan? Pada syara'nya, pada ilmunya, kesalahannya makan buah khandi. Tapi Nabi Adam bukan nangis sebab makan buah khandi. Maqam Anbiya ni, dia bukan nangis sebab dosa itu, tetapi dia nangis sebab dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak nak kawan dia. Ada? Allah dah tak suka aku dah. Ada? Allah dah tak suka aku. Maka tanda orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mereka yang dicabut akan amal baik. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mereka yang amal baik itu Allah cabut satu. Kalau dulu dia dapat buat baik, maka kebaikan itu Allah cabut. Wahdah biwah, satu. Maka itu tanda Allah benci kepada dia. Bila ada tanda itu, maka apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Taubat. Nabi Adam AS taubat. Maka satu riwayat ada mengatakan sahih atau tak sahih, wallahu a'lam bishawab.
datang seekor burung minum air mata Nabi Adam alaihissalam. Seekor burung dia kata manis, Masya Allah, manis air. Bangun Nabi Adam alaihissalam daripada kata, wahai burung, aku ni orang dosa dengan Allah Ta'ala, aku ni banyak dosa dengan Allah, kau perli aku lah. Maka datang Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Adam, maka dosa kau telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kalau kita rasa air mata kita mati ke mana? Mati. Mati. Bila kebaikan itu dah hilang, satu hilang, taubat dengan Allah, mengaku bersalah. Pagi tadi Abi cakap apa? Orang yang bijak adalah orang yang mengaku kesalahannya dan membetulkan diri. Dan orang yang ahmak, orang yang bodoh adalah mereka yang menyembunyikan kesalahannya. Macam mana orang yang bijak? Orang yang mengaku kesalahannya dan memperbetulkan diri, bukan orang yang menyembunyikan kesalahannya. Dan dialah yang menceraikan akan segala akuan yang bercerai. Dan dialah yang menjadi mulia bagi orang yang dapat kemuliaan. Kenapa Allah hina kita? Sebab Allah tak nak muliakan kita. Jadi kemuliaan itu daripada Allah. Dan dialah yang menjadi hina pada orang yang mendapat kehinaan. Hina. Hina ni apa dia? Orang dapat baik, dia tak dapat baik. Orang dapat ilmu, dia tak dapat ilmu. Orang dapat ibadat, dia tak dapat ibadat. Jadi nak maknanya Allah Ta'ala hinakan dia apabila Allah cabut akan perkara baik. Abi mengajar dekat luar. Abi cakap macam tu. Abi rasa kita Imam Ghazali sebut dunia ni ibarat anjing. Dunia ni ibarat anjing. Maka kita kerja anjing sampai mati. Sampai mati orang kerja anjing tak dapat. Orang akan kerja dunia sebab orang tidak yakin dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita lari daripada anjing, anjing akan kejar dia. Dulu kat depan tu ada anjing kan, kita lari dia kejar. Lepas tu kita kejar dia lari pula. Maka jangan kejar, tetapi biar anjing kejar kita. Berusaha wajib tak? Berusaha wajib tak? Wajib. Kerana usaha. Siapa yang meniaga, siapa kerja. Siapa yang mengaji, wajib. Sebab Nabi kata orang yang menuntut ilmu maka rezekinya dijamin oleh Allah dunia akhirat. Orang ngaji ni anjing kejar dia. Dia lari. Anjing kejar dia lari. Anjing kejar dia lari. Lama-lama anjing gigit dia. Bila anjing gigit dia, waktu itu dia rasa apa? Sakit lah.
Jangan sampai lari kena gigit. Dia sangat sakit. Akan sakit apa tu? Iman dia sakit, Islam dia sakit, ilmu dia sakit. Ilmu dia jadi sakit, iman dia jadi sakit, Islam dia jadi sakit. Maka diri dia diri yang berpenyakit. Jangan sampai kena gigit lah jangan sampai kena gigit ada nasta'in, mana nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia duduk sini apa bulan kau bagi tahu nama dia nasta'in. Kau kena selalu tolong orang. Nasta'in. Kalau tak nak tolong orang, cakap dengan ayah, saya nak tukar nama ayah. Nama apa? Nama apa? Kalau tak nak tolong orang, kena tukar nama apa? Apa dia? Kau pandai-pandai nak bagi nama orang. Syukur kau. Dia tolong orang, selalu tolong orang. Baik. Demikianlah mereka yang musyahadahkan pada tiap-tiap makhluk yang didapat akan dia berubah-ubah. Dia tengok manusia ni berubah-ubah. Berubah. Dulu lagi muda, sekarang lagi dah tua. Hakikatnya berubah ni macam mana? Dulu kita tak ada, sekarang ada, nanti tak ada. Bila sebut tak ada ni apa dia? Jadi jangan risau. Tak ada hilang tersebut. Memang dia memang ada dan tiada. Memang tiada dan ada. Jangan risau. Ubah-ubah. Satu hari itu habis terfikir tentang hadis besok apabila nak kiamat, matahari terbit sebelah barat, tenggelam sebelah fikir. Lepas semuanya masa fikir macam mana matahari boleh bosan. Hadis tetap hadis kan? Hadis tetap hadis. Kena percaya dengan hadis. Tapi akal kita berfikir, macam mana matahari ini boleh berstabil? Apabila unsur-unsur fenomena yang berlaku pada hari ini, Sabah dah mula frost. Tahu frost? Frost tahu tak? Dah beku. Air mon jatuh dekat laut pagi, dia jadi ais. Ini nama dia frost. Ada. Faham Faham. Nama dia frost. Kalau yang melompat dalam bilik air itu, nama dia frost. Kalau tak faham juga, nama dia goblok. Sabah beku, Filipina turun salji, Terengganu malam 16 darjah Celsius malam. Terengganu, Terengganu. Mana mari? Tokok lekor beku orang Terengganu. Jadi buat tokok lekor, saya orang tak ada. Beku kerak kok gitu. Dia tak ambil dari dulu. 16 darjah Celsius. Maka kita tengok Allah sebut dalam Quran apa dia?
wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dia jalan pada paksi dia. Tapi apabila dia telah lari daripada paksinya, maka planet ini akan berubah. Negara tropika, negara yang panas jadi sejuk, negara sejuk jadi pusing. Matahari itu situ juga. Bumi ini jadi berpusing. Maka besok matahari akan terbit sebelah barat. Kita jadi barat, sana jadi timur. Suka. Maka mesagi dia tak tahu. Masa tu dah nak kiamat. Kiamat lah. Anak-anak mula menerhaka kepada dua ibu bapa. Anak-anak memaksa ibu bapa menunaikan hajat mereka. Kita ada kiamat. Saya nak juga ayah. Ayah tak faham saya. Saya nak juga. Saya kata saya nak. Ini alamatul qiyam. Orang muda tidak menghormati orang tua. Orang tua tidak menyayangi orang muda. Isteri derhaka kepada suami, dan suami mengikut kata-kata isterinya, maka ini adalah tanda-tanda qiyam. Bagaimana? Tahu? Ada kamu buat begitu dengan mak ayah kamu? Ada tak? Ada tak? Saya nak juga ayah. Saya kata saya nak juga. Ini dia. Dan anak-anak tidak mengikut kata mak ayahnya, tetapi mereka mengikut kata-kata kawannya. Wajafa'u adahu, Nabi kata. Mereka tahu daripada ibu bapa mereka. Mereka dapat dengan teman-teman mereka. Kita selalu cakap apa, kuatkan kasih sayang. Sebab antara alamat qiyamah apabila kasih sayang itu dicabut. Ada apa Allah cabut kasih sayang? Jadi kita salam masa selawat kita salam masa selawat musafah, terima masa selawat Pelik tak? Pelik tapi benar. Apa dengan zikir salam-salam apa, pelik tapi benar. Di kat luar jangan buat lah. Tak pondok boleh buat. Apa? Artinya bermula tertentu tiap-tiap kun itu dengan sifat yang masing-masing dan dengan tempat masing-masing, masa masing-masing. Ya, tiap kejadian yang mengikut tempat masing-masing, masa masing-masing, keadaan masing-masing, dan pihak yang masing-masing, dan qadar yang masing-masing, dan dengan kaifiat yang masing-masing, dan dengan hal yang masing-masing, dan dengan badai yang jadi berubah kepada zuhur atau adam. Jadi berubah daripada ada kepada tak ada, daripada ada kepada tak ada. Sekarang kita ada, besok mati. Bila mati? Bila mati? Tak tahu. Kalau tak tahu buat baik jangan buat jahat. Tak kejap lagi mati, tak besok, dosa dan sebagainya. Kalau tak tahu buat baik. Buat baik. Jangan buat jahat. Dia dah tahu, tak tahu mati bila, tapi dia buat jahat. Saya tak buat jahat pun.
Dia tak tinggal semayang? Memang tak tinggal semayang. Tapi hati terdengki, hasad, takabur, riya, ujub, sum'ah, tak mengaku kesalahan, tak mau bertaubat, tak merasa kesalahan, tu apa tu? Baik. Jahat. Jahat itu. Zahir baik, semayang tak tinggal. Batin jahat, hati jahat. Jahat hati pun, hasad pun haram, dengki pun haram. Dengki haram, hasad haram, takabur haram. Jangan sombong. Jangan sombong. Maka orang itu kufur dengan Allah. Tak terima nasihat orang, tak mau ikut nasihat orang. Aku orang bijak. واستكبر وكان من الكافرين. Kita kalau dengar orang cakap dengan kita dengar. Kalau kita tahu, bertambah tahu. Kalau kita tidak tahu, kita jadi tak. Ada satu hari Abi mengajar. Abi selalu mengajar tu makan. Dia makan. Masing-masing cerita lah, ustaz saya ni sakit ni. Maka ada satu orang ni beritahu dengan Nabi, Ustaz kalau sakit pinggang, Ustaz baca ayat. Sakit pinggang, kalau ada batu karang, Ustaz baca ayat. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. نستعين surah نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Surah Al-Syu'ara ayat 130. Syu'ara 130. Pakai pinggang. Dia kata, Ustaz, lepas semayang tak baca, tak tutup pinggang. So, pakai 3 kali. InsyaAllah pinggang tak sakit. Alhamdulillah. Habis dekat dah 3 minggu habis amal. Tapi kan naik kereta je, pergi ngajar sana, pergi ngajar sini, duduk dalam kereta, duduk nak gerak mana tak boleh. Gerak mana tak boleh, duduk dalam kereta. Duduk dalam kereta bukan sejam, 2 jam, hampir 4 jam, 5 jam duduk dalam kereta. Alhamdulillah. Sejak habis amal, Masya Allah, habis pinggang. Alhamdulillah, perlu sakit dia. Alhamdulillah. Walaupun yang bagi kita tu murid kita sendiri. Boleh tak kita amal? Boleh tak kita amal? Boleh. Satu hari dulu Habib bermimpi dengan Syekh Habib. Dan Syekh Habib bagi Habib duit. Habib tak puas hati Habib jumpa dia. Ustaz, saya mimpi Tuan bagi saya duit. Boleh ke saya amal lah? Dia kata apa? Kalau setan tak bagi zikir tau. Setan ni suruh orang zikir ke suruh orang tidur? Tiba-tiba pula kita mimpi guru kita kata, baca ni, baca yurid ni, angka amal ni ya.
kita berkata ini setan. Setan tak suruh, tak bagi zikir. Setan suruh tidur. Setan suruh tidur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka min itu setan suruh tidur. Dia tak boleh sebut nama Allah, nama Muhammad. Sebut saja nama Allah, sebut saja nama Muhammad, dia marah. Cukup marah. Ya. Ingat ayat tadi? Jom baca 3 kali supaya boleh beramal. Wa idza batashtum jabbarin. 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 3 مرات. وإذا batashtum jabbarin. وإذا batashtum jabbarin. وإذا batashtum jabbarin. Korea. Halo. Maaf. Okey. Mana? Betul tak dia? Kau buat. Wa iza. Tak dengar ni habis dengar. Itu salah. Bukan dengar boleh. Wa idza batashtum. Bukan wa idza batashtum. Itu aja belak Terengganu. Wa idza batashtum. Tutup mulut. Kata mulut ni. Azula. Baik, maka kamu rekod jadi itu ada dengan bagi seorang dengan jom dulu aja. Wa idza batashtum payah. Nyanyi kita mulai. Wajah Udin. Wa idza baik. Ayah sebut tong-tong. Mati. Nanti aja. Minta hulu mana?
Wujud tak wujud tu. Allah, Masya Allah. Besok balik rumah, tengok mak, tengok pinggang mak. Mak, macam ni mak. Wa idha fatashtum tiap hari. Mak, nanti pinggang mak. Jadi ikut sikit. Jadi ikut sikit mak. Wa idha fatashtum tiap hari. InsyaAllah. Atau kepada Adam sekaliannya dengan Allah yang menentukan akan dia, dan dengan Allah yang menzahirkan akan dia. Yang menentukan Allah, yang menzahirkan Allah, dan dengan Allah mengadamkan akan dia, Allah Ta'ala yang mentiadakan juga. Tiada dengan yang lain daripadanya sekali-kali. Tak ada. Ada minta dengan Allah Ta'ala. Nak baik, minta dengan Allah. Nak alim, minta dengan Allah. Semua kena minta dengan Allah. Jangan lawan Allah Ta'ala. Jangan lawan Allah. Jangan lawan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kalau pilih kekuatan malam ni, InsyaAllah 4.5. 4.5 InsyaAllah. So Abi azan hari ni 4.5. Abi amanah pada Abi, InsyaAllah. 4.5 tu Abi azan, InsyaAllah. Ada ketentuan kita tiap malam 4.5 pagi. Hati yang rosak itu maka diubat dengan, hati yang rosak diubat dengan sembahyang malam. Jadi siapa rasa hati dia rosak, jom ke Abi sembahyang malam 4.5 pagi. Sembahyang tasbih, sembahyang najah, sembahyang taubat sama-sama. Siapa yang hatinya baik, hatinya dah saleh, tak payah ikut. Siapa hati dia dah saleh, hati dia dah baik, dah jernih, tak payah ikut. Tapi kalau dia rasa hati dia tak pusing, hati dia tak elok, marhaba. Orang Arab panggil marhaba. Ya Allah. Doa-doa sikit macam ni, Abi dapat cuba start. Boleh? Inilah makna kata mereka itu. Musyahadah akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap zarrah wujud. Nampak dalam tiap-tiap benda yang ada. Setiap zarrah, walaupun sebesar habuk yang ada, maka orang ni nampak. Masya Allah. Masya Allah. Sebab Allah Ta'ala jadikan sesuatu beserta ilmu. Allah jadikan sesuatu beserta ilmu. Pasti ada ilmu. Pasti ada ilmu. Apa yang berlaku pasti ada ilmu. Baca Allah Ta'ala suruh fikir. Apa ayat fikir? Cuba baca ayat fikir. Ayat baca pangkal. Allazina yadhkuruna Allah. Tapi ingat ya, qiyaman wa qu'uda. Tapi ingat ya tu. Baca tu. Tapi ingat. Kata Miru je ingat. Orang lain tak ingat. Miru baca Miru. Kau ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu yang memikirkan kita kejadian langit dan bumi. Fikir tengok
Hebat Allah Ta'ala. Ya. Mu'ad sama Mu'ad. Kita tengok Mu'ad macam nak sama dan Nurul baca silap. Ya Mu'ad. Ya. Itu Mu'ad sama ni. Sama. 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 Rabbana Rabbana nama Alhamdulillah Mu'ad Alhamdulillah baca tak macam nak sama dia tu. Atau dalam tiap-tiap zarrah kainat, tiap-tiap benda yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inzuru madza fis sama madza fis samawati wal ard. Katakan olehmu ya Muhammad bagi mereka, lihat olehmu dan fikir olehmu akan barang yang ada dalam tujuh langit dan bumi daripada segala ayat dan tanda yang menunjukkan di atas kuasanya Allah. Segala kejadian langit dan bumi menunjukkan tentang keesaan Allah. Ya. Allah. Kita bisa cakap, ingat Allah Ta'ala, hablum minan nas kuat, kasih sayang kuat, pasti hablum minallah selesai. Bila hablum minan nas selesai, hablum minallah selesai. Tak seronok semayang ketika marah. Tengah marah, kena gaduh-gaduh semayang, seronok tak? Tak seronok. Tapi kalau hablum minan nas kita selesai, kita baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sentiasa dalam kasih sayang. Selesai masalah hati kita, masalah hablum minan nas kita selesai, kita pun menghadap Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kita seronok, kita tak fikirkan benda lain. Barulah kita berseru, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Selesai. Selesai hablum minan nas. InsyaAllah selesai hablum minan Allah. Hablum minan nas selesai. Hablum minan nas ni besar. Kita makan tubuh orang, ni hablum minan nas. Dia orang makan, kita tak makan, ini hablum minan Allah. Bukan biar aku makan, lantak orang lain tak makan. Itu ke hablum minan nas mana? Hablum minan nas macam tu. Dia aku semayang dan orang lain semayang. Jangan kita seorang ni semayang. Kita datang surah semayang, Allah Akbar. Tak ada orang semayang dan pasal. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Bila kita bangun, kita kena bangun kau. Baik. Itu hablum minan nas. Tapi nak tanya satu lah. Nabi ni, dia banyak memikirkan orang lain daripada memikirkan hal diri. Inilah Nabi ni, dia banyak risaukan orang lain daripada risaukan diri. Inilah Nabi. Kenapa sama Muhammad? Kenapa siapa Nabi Muhammad? Jadi kenapa kita tak nak ikut Muhammad? Nabi Muhammad, dia memikirkan orang lain lebih daripada diri dia. Dia kata kita ikut sunnah lah. Sunnah. Sopan ni sunnah pada pakai dia. Apabila dia cakap tak, apa makna selawat? Selawat pada perkataan. Apa dia? Selawat pada perkataan apa dia? Apa dia selawat pada perkataan? Cuba sebut selawat pada perkataan. Apa dia cik? Allahumma salli ala Muhammad. Ini selawat pada perkataan, selawat pada lisan.
Apa selawat pada perbuatan? Apa selawat pada perbuatan? Kira ilmu 3 tahun lepas. Apa selawat pada perbuatan? Mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya salat selawat. Apabila kita mengamalkan segala syariat Muhammad, ini selawat pada perbuatan. Apa selawat pada hati? Apa dia selawat pada hati? Izani. Kok izani ingat? Wafi, insyaAllah. Wafi dia solok lama. Ali. Apa dia? Selawat pada hati. Selawat pada hati iaitu merasa kasih akan diri orang lain lebih daripada kasih diri. Ini nama dia soalan. Bila dah ada rasa kasih akan orang lain lebih daripada diri dia, barulah selawat dan salam itu, rahmat dan kesejahteraan itu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada selawat pada lisan, selawat pada fi'ilnya, selawat pada qalbunya. Tapi kalau mulut dia selawat mulut saja, antal amin je. Jangan antal amin. Jangan satu antal amin. Itu dia antal amin. Anal batil. Anta jamin. Aku batil. Nabi Muhammad betul lah amin. Sebab Nabi Muhammad perbuatannya, fi'ilnya, hatinya, lisannya tepat. Kita lisan kita tepat tak? Lisan kita tepat tak? Tepat. Kita tak tepat, hati kita tidak tepat. Lisan tepat. Lisan masya-Allah. Kadang-kadang pudin membawa antal amin. Taqabbalallahu minkum. Dan tiba-tiba pudin makan es krim nyuruk kat belakang asrama. Lidah dia antal amin. Sampai kat dia tak boleh kongsi es krim ni. Kawan dia minta, bang, sikit lah bang. Aku tak cukup ni. Biasa tu makan 4 mangkuk ni. Ni dapat semangkuk ni, ngam-ngam ni dah. Tak boleh? La ilaha illallah. Kita fikir yang kita ketahui olehmu sudah ada pendapat. Manakala engkau tetap akan musyahadah ini hingga jadi berkekalan ia dengan ketiadaan ikhtiar. Kita tetap musyahadah sampai dah tak ada ikhtiar, tak ada usaha kita dah. Dia sentiasa kekal ingat Allah. Sampai kita kekal ingat Allah dan biasa hati itu tengok ingat Allah, tengok ingat Allah, tengok ingat Allah. Jangan kita lalai dengan Allah Ta'ala. Mana benda yang buatkan kita lalai dengan Allah Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum nasta'in surah Munafikin, tak silap.
Habis dah baca berapa kali? Tak ingat. Min Allah syai'a. Kau ni betul ke 30 juzuk ni? Kau apa juzuk lain ni? Bangun. Nampak tongkat dia tak? Baik, turun balik. Terus lagi. Jibril lagi kuat. Tu habis ulang. Dia habiskan, kau habis. Kau habis juga. Kau berapa juzuk dah? Pandai nak tolong ni Kau masih mengulang Quran. Cepat Yasin. Janganlah nangis. Cepat. فمن يفعل ذلك فأولئك Nampak? Kau rusuk lah ni tu. Habis nak kau ulang 30 juzuk ni. Faham? Ulang balik. InsyaAllah saya jawab ia sana wujud, ia sana sa'in. Atas dikau kami buat ibadat ya Allah. Atas dikau kami mohon bertolong. Bertolonglah ya Allah, tolong aku jangan kau lupakan Quran pada aku ya Allah. Kalau satu ayat Quran lupa pada kita, hukum dia haram letak ni. Kalau lupa haram letak, ulang balik. Tapi jangan lupa 77. Lupakan niat balik. Ya, aku menghafalkan engkau ya Allah. Ilahnya asal maksudi wa doa maksudi ya Allah. Wow. Asyik dah 25 kan? 25 juzuk lah? Tak ada? Oh, 25 ayat? Tak ada. Lagi atas demikian itu seolah-olah dia jadi tabiat. Ingat Allah, mulut sentiasa ingat Allah Ta'ala. Sallu ala Nabi, selawat atas Rasulullah. Dan perangai yang tetap tiada lupa dan lalai sekali mata sekalipun. Jadi kita sentiasa ingat Allah Ta'ala. Muslimah, buat kerja rumah, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hasil bagi engkau dengan demikian itu fana. Apa dia fana? Fana dari melihat perbuatan itu daripada akuan dan makhluk. Kemudian nampak bahawa itu adalah ketentuan daripada Allah. Dia berhenti pada
Telefon macam ni. Telefon. Mana telefon? وكل فعل جامع
وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.